Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, welcome back to my channel. Jadi, pada malam ini aku ada dua kisah seram yang aku nak kongsikan kepada anda. Jadi, aku harap korang semua sudilah nak dengar channel aku ni. Dan pada malam ini ada kisah-kisah seram yang aku nak sampaikan. Jadi, adakah anda dah bersedia? Kalau anda dah bersedia, jom. Tapi sebelum tu aku nak cerita dululah bahawa channel Mistik Horror ni dah hampir untuk mencapai 1000 subscriber. Jadi aku nak minta sangat-sangatlah korang semua tolonglah like, share dan subscribe channel aku ni supaya capai 1000 subscriber. Aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh subscribe dan push channel Mistik Horror untuk capai 1000 subscriber. Okey. Jom kita teruskan dengan kisah kita yang pertama. Kisah kita yang pertama bertajuk Air Mandian Jenazah. Assalamualaikum. Terima kasih admin Fiction Shasha sebab kongsikan cerita aku. Sebelum ni aku ada hantar kisah seram tapi mungkin tak menepati syarat yang ditetapkan. Okey, berbalik pada kisah aku. Kejadian ni berlaku pada waktu tu umur aku 13 tahun. Kira tingkatan 1 lah, senang kata. Di sinilah permulaan detik di mana dengan izinnya aku dapat keistimewaan sixth sense, iaitu aku boleh tengok makhluk gaib ni. Tetapi semuanya datang daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Masih segar lagi dalam ingatan akulah tarikh arwah atu aku meninggal pada tanggal 17 Disember 2007. Satu panggilan singgah ke telefon bimbit ibu aku. Aku time tu tengah khusyuk bermain game dekat laptop. Ibu aku dia pandang ke arah ibu aku oleh dek kerutan muka dan air mata yang menitis dekat pipi dia. Jadi aku hentilah main game sekejap dan aku cuba approach ibu aku yang sedang menangis. Waktu tu aku tengah bengong dan aku tertanya-tanya apa yang berlaku. Serentak dengan itulah ibu aku letak balik telefon bimbit dia dan ibu aku berkata, Atuk dah meninggal pukul 9 tadi. Jadi terus aku tanya, siapa telefon tadi? Atuk sakit apa? Ibu aku hanya mendiamkan diri dan terus melayan air mata dia yang laju mengalir ke pipi dia. Persoalan masih tak dijawab disebabkan ibu aku diam membisu. Siap-siaplah, kita pergi rumah atuk kejap lagi, ibu aku berkata memecah kebisuan. Untuk pengetahuan semualah, rumah aku dan rumah atuk aku taklah jauh, masih di daerah yang sama. Okey, baik. Dalam kereta yang dipandu oleh ibu aku masih diam membisu. Tak kala itu adik perempuan aku duduk dekat belakang, cuba untuk lap air mata ibu aku yang terus mengalir. Bila sampai dekat rumah atuk, aku tengok ada banyak kereta dekat halaman. Ya, aku cam kereta tu semua. Ia adalah kepunyaan bapa saudara dan juga mak saudara aku. Diorang ni dah sampai awal. Ibu aku terus meluru keluar daripada kereta, terus naik ke rumah yang dibina sendiri oleh arwah atuk aku. Aku follow ibu aku daripada belakang dan aku tengok ibu aku dah pun berada dekat tepi jenazah arwah atuk aku. Di atas permintaan nenek akulah, beliau nak jasad arwah suami dia itu, iaitu atuk akulah, dimandikan di dalam rumah tersebut. Kesemua anak-anak nenek aku, iaitu pak saudara dan mak saudara aku, turut akur di atas kehendak nenek aku. Aku hanya tengok daripada jauh ketika jenazah arwah atuk aku dimandikan di atas rumah. Lalu air mandian tu mengalir di celah-celah papan rumah. Betapa jahatnya aku tak kala tu. Aku masih fikir nak main game dekat laptop. Alhamdulillah, jenazah arwah atuk aku selamat dikebumikan pada jam 5 petang. Malam tu kami semua mengadakan tahlil arwah, jemput orang-orang surau dekat kampung. Tapi dalam kepala aku ni masih fikir, menyesal tak bawa laptop, tak boleh main game. Aku bercakap dalam hati, jam pada waktu tu dah pukul 9.30 malam. Semua penghuni rumah dah tidur. Ada yang tidur kat ruang tamu, ada yang tidur kat kerusi, ada yang tidur dekat sofa dan ada sebahagian tidur dalam bilik.
dipendekkan cerita lah, memang penuh manusia dalam rumah nenek aku tu oleh anak-anak dia. Aku pula pilih nak tidur dekat atas sofa. Sebelum tidur, aku tiba-tiba terbayang cerita hantu yang aku tengok dekat laptop tempoh hari. Tajuk dia Momok 3. Terbayang pula hantu putih tu nak cekik aku. Akhirnya aku terlena. Tiba-tiba beep, satu bunyi notification daripada telefon bimbit Nokia model 6280 berbunyi. Aku tersedar. Dengan terkebil-kebil mata, aku buka mata jugalah nak tengok siapa yang mesej pagi-pagi ni. Aku nak tidur, siapa pula ni? Aku mengomel bersendirian. Serentak dengan itu, bertalu-talu mesej masuk dalam telefon bimbit aku. Aku tengok banyak mesej masuk daripada girlfriend aku. Dengan berat hati sebab mengantuk, aku pun buka lah. Aku pun ceritalah sejak daripada pukul 2 petang, tak mesej, tak call. Aku pun tekan button off untuk matikan telefon bimbit aku. Settle esok lah. Aku nak tidur. Kacau je, bebel aku sendirian. Waktu aku nak sambung tidur, time tu lah aku rasa nak terbuang air kecil. Aku bangun dengan perasaan marah sampai kata, time ni lah nak rasa terkencing. Dengan rasa malas dia, aku bergerak dalam cahaya malap. Aku berjalan melintasi segala mak pak saudara sepupu sepapat yang tidur untuk aku pergi ke dapur. Sempat jugalah aku usik sepupu lelaki aku ni. Dia ni tengah nyenyak tidur. Aku ambil tangan dia, aku pukulkan dekat dia punya telinga. Aku gelak kecil bila tengok wajah dia yang sedang mengerut. Ketawa. Kelakar juga bila fikirkan balik. Lepas dah selesai buang hajat, aku singgahlah dekat peti ais nak tengok kok lah ada lagi baki ais sangkuit yang tahlil tadi tu masih ada ke tak. Hati aku begitu seronok bila tengok masih ada penuh satu lagi jug air. Aku terus minum tanpa guna cawan. Buat kata orang, terus tongok aja. Waktu aku tengah minum tu, glup, 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 tiba-tiba aku dengar ada bunyi percikan air. Dan bunyi macam orang minum kuat. Macam bunyi macam tu, bunyi orang minum air. Dia bunyi macam orang hirup kuah pun ada. Jadi aku pun terfikir, siapa pula yang minum air kuat-kuat ni? Dan aku cuba teliti betul-betul bunyi tu datang daripada mana. Ya, memang aku dapat dengar. Bunyi tersebut datang daripada bawah rumah. Aku pun carilah suis lampu belakang rumah. Dengan beraninya aku buka pintu belakang. Masa tu aku tak fikir pun tentang hantu-hantu ni. Dalam kepala aku ingatkan pencuri. Slow-slow aku turun ikut bunyi misteri tersebut. Gelap, yes, memang gelap, tak nampak apa pun bawah rumah. Tetapi bunyi orang minum air tu masih ada. Jadi aku pun seluplah poket seluar aku. Aku buat keluar telefon bimbit aku. Aku switch on flash lah. Aku suluh bawah rumah. Aku gerak perlahan-lahan sambil tangan duk suluh ke bawah rumah. Time tengah aku duk menyuluh tu, tiba-tiba aku tersuluh sesuatu yang aku sendiri tak tahu apa benda tu. Badan dia besar, berbulu, lidah dia terjelir, mata dia merah. Dia pandang tepat ke arah aku. Tangan aku masih suluh tepat ke arah benda tu. Benda tu, bila dia dah tahu aku nampak dia, dia meluru laju ke arah aku sampai aku rasa mata merah tu setengah meter daripada aku, menunjukkan bahawa makhluk tersebut betul-betul depan mata aku. Mengikut gerakan kepala dia bergerak perlahan ke kiri dan ke kanan. Dia seolah-olah nak cam sesuatu. Pandangan aku waktu tu gelap. Aku tersedar bila ibu aku jigos air dekat muka aku. Aku terus bangun dan bernafas tercungap-cungap. Menurut cerita ibu aku, ayah ngah aku lah, dia jumpa aku terbaring dekat bawah rumah. Aku pun ceritalah segala-galanya. Ayah Long segera pergi ke bawah rumah. Lepas aku dah cerita semua dah, alangkah terkejutnya ayah Long aku, disebabkan ada air mandian jenazah arwah atuk aku rupanya tak kering lagi. Masih ada lagi baki yang bertakung dekat bawah rumah. Menurut kata ayah Long aku, yang datang minum air lebihan mandian jenazah tu adalah jin. Dan sejak daripada hari itu,
Aku demam seminggu. Masih lagi aku terbayang rupa makhluk tersebut. Jadi untuk pengetahuan semua, di sinilah permulaan kisah aku dapat sixth sense ataupun keistimewaan dapat tengok makhluk gaib ni. InsyaAllah dalam masa terdekat aku akan share kisah-kisah seram yang selanjutnya. Memandangkan umur aku dah masuk 24 tahun. Terima kasih admin Fiction Shasha kerana approve cerita aku. Okey, settle dah kisah kita yang pertama. Jom kita tengok kisah kita yang kedua. Okey, kisah kedua. Almarhum Tuan Guru Harudin pernah ceritalah, bila kita boleh tengok makhluk halus ni, tak bermakna kita ada kelebihan. Tapi mintalah doa dengan Allah supaya disembuhkan kita ni daripada penyakit tu. Bila sampai tahap kita boleh nampak macam-macam benda gaib, ini bermakna kita sedang berada di dalam kesakitan. Jangan bangga dengan benda-benda macam ni. Kalau boleh, carilah perawat daripada pusat rawatan Islam, minta rawat penyakit ni. Takut dia jadi mudarat dengan diri kita pula nanti. Baik, nama makcik Narimah. Waktu tu makcik dapat kerja dekat Singapura pada tahun 80-an. Oleh kerana kilang tempat makcik kerja ni dia ada sediakan perkhidmatan bas dekat area bandar Johor Bahru saja. Makcik dengan adik makcik bernama Z terpaksa tumpang dekat rumah abang kandung kami yang dipanggil Uda. Kebetulan pula lah waktu tu abang Uda baru je pindah rumah dekat Jalan Mahmudiah. Setiap hari makcik terpaksa tunggu bas kilang seawal jam 4 pagi seorang diri dekat jalan tersebut. Jalan tersebut memang sunyi. Maklumlah, tahun 80-an tak banyak lagi pembangunan dan tak ramai orang. Asal saja ada kematian yang tragis, pasti akan kecoh di kejiranan kami. Z pula kerja kilang dekat Johor Bahru saja. Setiap kali nak pergi kerja, makcik dah rasa seram. Apatah lagi bila balik daripada kerja yang dah tentu pada waktu malam. Perasaan tersebut ni bukan direka-reka atau dibuat-buat, tapi naluri makcik secara automatik. Mungkin disebabkan situasi semula jadi kawasan tersebut. Demi nak mencari rezeki, makcik tabahkan hati dan makcik sentiasa ingat Allah. Sampailah pada satu hari ni makcik diuji oleh Allah SWT. Makcik diuji bila bas kilang yang bawa makcik sering kali lewat, sampaikan makcik terpaksa tunggu lama dekat bahu jalan. Dalam keadaan gelap dan geram tengah tunggu bas, makcik terpandang seseorang kat bawah pokok. Pada mula dia makcik ingatkan itu adalah pekerja hospital yang berhampiran sebab baju dia warna putih. Tapi bila makcik tengok fizikal dia, yes, makcik tahu itu bukan manusia. Apatah lagi dengan rambut panjang mengurai serta pakaian dia melayang-layang bak selembut sutera putih. Lebih meyakinkan makcik bila teringat kata-kata seseorang, "Nanti takkan tunjukkan wajah pada manusia." Kerana dekat wajah kita tertulis perkataan alif lam lam ha. Ya, memang Pontianak tu tak pandang ke arah makcik. Dia iring saja menyembunyikan wajah. Tapi lupakan sajalah hasrat nak tunggu bas kilang. Makcik rasa tengkuk makcik ni macam dipegang sesuatu. Tiba-tiba kaki makcik pula rasa macam tak pijak tanah. Dalam keadaan separuh sedar tu, entah macam mana, makcik dah pun berada dalam rumah dan dipeluk oleh Z. Waktu tu baru rasa seluruh tubuh badan makcik sakit. Kedua-dua tangan dan kaki luka berdarah. Macam itulah tahap keseraman makcik sampai tak sedar makcik berlari dan jatuh beberapa kali sampai mengakibatkan tali ampaian putus. Rupanya Pontianak tu bukan saja kejar makcik, bahkan dia turut cakar pintu rumah kami bila kami tutup. Semangat makcik dah mula hilang. Fikiran makcik rasa terganggu sikit sampai tak mampu dah nak dengar tangisan budak kecil. Ikhtiar kami, makcik dipulihkan balik dengan bantuan seorang ilmuwan yang bernama Pak Cik Man. Tetapi rawatan makcik berlandaskan ajaran Islam lah. Alhamdulillah, di atas izin Allah, semangat makcik kembali pulih dan masih duduk dekat rumah tersebut. Penampakan Pontianak dah tiada, tetapi kami diganggu balik dengan bunyi-bunyian. Tugas Pontianak tu diciptakan untuk menakut-nakutkan manusia, dan begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pengetahuan korang semua,
Dalam hari yang sama, makcik terjumpa dengan Pontianak. Terdapat satu kejadian tragis yang berlaku, di mana salah seorang pelajar mati akibat terjatuh daripada bangunan asrama yang berhampiran. Dan pada minggu yang sama juga, sebatang pokok berhampiran rumah makcik dah pun ditebang. Mungkin saja Pontianak tersebut marah sebab pokok yang jadi tempat dia bertengek dah tak ada. Seperti yang makcik cerita di awal tadi, setiap kali ada kematian tragis, pasti akan kecoh di kawasan kejiranan kami. Al-maklumlah, rumah kami ni sangat dekat dengan rumah mayat dan juga tanah perkuburan. Kali ni, heboh berita seorang pemandu teksi mati dibunuh. Makcik tak pastilah gangguan seterusnya berkait atau cuma kebetulan semata-mata. Sejak daripada hari kematian pemandu teksi tersebut, makcik dan adik makcik yang Z ni terdengar suara orang minta tolong. 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 Tolong saya. Meremang kami berdua bila dengar. Belum mereda bunyi pintu dicakar, kami dihantui pula dengan suara sayup orang minta tolong kat luar rumah. Bukan itu saja, bahkan bunyi-bunyi lain juga turut menyusul. Umpamanya bunyi hentakan di bahagian bumbung dan bunyi tangisan. Semuanya berlaku mesti lepas jam 12 malam sampailah awal pagi, dan kebiasaannya pada setiap malam Jumaat. Sejak daripada peristiwa Pontianak tempoh hari, hanya kami berdua saja duduk kat rumah tersebut, manakala abang Uda, anak beranak, gerak balik ke rumah mak mertua dia. Apakan dayalah, makcik dengan adik makcik Zizi ni terpaksa harungi dia berdua sampailah kami dah tak tahan dengan gangguan demi gangguan. Makcik dengan adik makcik iaitu Z berpindah ke rumah sewa lain pula dekat area bandar Johor Bahru, manakala abang Uda dimurahkan rezeki dapat beli rumah dekat area Tampoi. Tak sampai setahun pun kami duduk dekat Jalan Mahmudah tersebut. Sekian, terima kasih. Okey, itu adalah kisah kita yang kedua dan terakhir pada malam ini. Kisah tentang bertajuk Pontianak dan Mangsa Bunuh. Seram lah kisah Makcik Narimah ni. Anda bayangkan, anda tengah tunggu bas, tiba-tiba anda tunggu bas sorang-sorang ni, bas pula lambat, jam dah lewat. Tiba-tiba seberang bus stand tu ataupun bus stop yang anda tunggu tu, tiba-tiba anda nampak ada orang pakai baju putih. Dia bukan nurse tapi rambut panjang. Lepas tu pula, baju dia menggerbang ditiup angin. Dah sah-sah bukan orang. Mana ada orang pakai baju labuh sampai macam tu, kan? Mustahil lah manusia boleh tumbuhkan rambut sampai cecah kaki. Okey, itulah dia kisah kita pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah kita pada malam ini. Dan saya minta maaf lah kalau kisah kali ini kurang seram, tapi saya suka baca kisah dia, seram. Okey, terima kasih. Itu sajalah kisah kita pada malam ini. Jumpa anda on the next episode. Assalamualaikum.